Oke, mari kita sambung perbincangan. Oke, untuk part 5, soalan 21 hingga 25. Set 1, kertas 1, soalan ramalan kimia SPM 2024. Oke, soalan 21. Manakah antara berikut merupakan formula struktur dan nama yang betul bagi isomer C4H5, C4H9OH. Jadi ini adalah butanol. Okey, jadi namanya adalah butanol. Okey, sekarang ni kita mau cari isomernya. Okey, jadi pilihan A. Okey, jadi kita ada susunan. Okey, kita susun dia memanjang dan kita boleh letak dia punya OH ni di mana-mana karbon. Jadi sekarang ini untuk pilihan A, dia letak dia letak OH di karbon yang kedua. Okey, di sebelah kanan ni, jadi kita akan kira daripada kanan. Okey, kita akan kira dari paling dekat dengan kumpulan berfungsi. Jadi kumpulan berfungsinya adalah OH. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4. Okey, jadi si OH itu terletak di karbon kedua. Bila dia terletak di karbon kedua, namanya butan 2-ol. Okey, jadi A salah. Okey, pergi pilihan B. Okey, jadi pilihan B ini dia adalah rantai yang bercabang. Jadi cabangnya diletak di tengah-tengah, OH-nya pun diletak di tengah-tengah. Jadi kita boleh kira daripada daripada kanan. Okey. 1, 2, 3. Kita juga boleh kira daripada kiri. Okey, sebelum tu kita nampaklah. Okey, di karbon kedua ni dia ada cabangnya. Okey, cikgu panggil ini anaknya. Jadi dia ada anak di karbon kedua. Okey, jadi satu karbon namanya metil. Okey, kalau kita kira daripada kiri, okey, dia masih lagi karbon 1, karbon 2, karbon 3. Jadi masih lagi metilnya dengan kumpulan berfungsinya terletak pada karbon kedua. Jadi mana-mana kita boleh kira. Kiri boleh, kanan boleh. Jadi okey, untuk menamakan isomer yang ada cabang ataupun yang ada anak ini, okey, kita akan bagi nama anaknya dulu baru rantai panjangnya ataupun cikgu panggil dia bapaknya. Okey, anak dengan bapa. Jadi namanya anak bapa. Okey, cabang dulu kita sebut, baru kita akan tulis rantai lurusnya ataupun rantai terpanjangnya. Okey, jadi anaknya terletak pada karbon kedua. Kita panggil anaknya C2 metil. Okey, bapaknya pula 3 karbon. Jadi prop. Dan OH-nya terletak pada karbon kedua. Jadi propan 2-ol. Jadi kita sambung dia akan jadi 2 metil propan 2-ol. Jadi jawapannya adalah B. Okey, kita tengok pilihan C pula. Okey. Manakah jawapannya? Jadi kita nampak di sini, okey. Dia nampak macam ada cabang di hujung ini. Okey, tapi bila di hujung kita bukan sebut dia sebagai cabang, kita akan kira dia sebagai rantai terpanjang. Jadi rantai panjang ialah 4. Okey, kita akan kira daripada paling dekat dengan OH-nya. Jadi kita kira dari kiri. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi ini adalah 4 karbon. Okey, bukannya bercabang. So dia punya cabang tu di hujung tidak dikira sebagai cabang. Cabang hanya di tengah-tengah. Okey, hujung kiri, hujung kanan tidak dikira sebagai cabang, kita akan kira sebagai rantai panjang dia. Jadi 4 karbon dan OH-nya berada di karbon kedua, namanya masih lagi butan 2-ol. Okey, ini C pun salah. Okey, pilihan D. Okey, pilihan D, rantai panjang dan OH-nya berada di paling kanan. Jadi bila dia berada di paling kanan, kita kiralah dari paling kanan. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi namanya butan 1-ol. Okey, bukan 4-ol. Kita kira daripada paling dekat dengan kumpulan berfungsi OH.
Jadi tadi 21 B, bola. Oke, 22. Raja 8 menunjukkan susunan radas bagi suatu tindak balas antara sebatian X dan kalsium karbonat. Oke, di akhir eksperimen air kapur menjadi keruh. Jadi kita nampak di sini, oke, air kapur menjadi keruh, maksudnya gas karbon dioksida hadir. Jadi untuk menghasilkan gas karbon dioksida, kalsium karbonat mesti bertindak balas dengan asid. Oke, soalannya, apakah formula bagi sebatian X? Kita tengok pilihan satu-satu ini siapa namanya? Oke, jadi yang si A. Oke, A ini adalah ester. Namanya adalah metil etanoat, bukan asid. Oke, B. B adalah etana, bukan asid. C adalah etanol, bukan asid. Oke, D adalah asid etanoik. Jadi, pilihan kita, jawapan kita adalah D. Oke, asid etanoik bertindak balas dengan kalsium karbonat tadi menghasilkan karbon dioksida yang mengeruhkan air kapur. Oke, Raja 9 menunjukkan tindak balas penghasilan formula struktur dengan kehadiran asid sulfurik pekat sebagai mangkin. Apakah sebatian A dan B? Jadi kita nampak sini sebatian A bertindak balas dengan B menghasilkan sejenis ester. Oke, jadi ester terhasil daripada tindak balas antara asid karboksilik dengan alkohol. Oke, jadi yang di depan ini dia merujuk kepada asid karboksilik. Oke, jadi ada berapa karbonnya? 1, 2, 3. Jadi 3 karbon prop. Jadi nama asidnya asid propanoik. Oke, untuk yang di belakang ini dia adalah berasal daripada alkohol. Jadi alkohol yang ada 2 karbon namanya etanol. Jadi sebatian A dan sebatian B adalah etanol dan asid propanoik. Oke, 24. Bahan X mempunyai ciri-ciri berikut. Takat lebur, takat didih yang rendah. Tidak mengkonduksikan elektrik. Jadi ciri-ciri ini merujuk kepada sebatian kovalen. Jadi apakah bahan X? Mari kita tengok satu persatu. Jadi etuna. Etuna formulanya adalah C2H2. Oke, jadi dia bukan logam ataupun dia adalah sebatian kovalen. Asid etanoik, namanya pun asid, mestilah dia ada H+. Jadi dia adalah sebatian ion. Oke, larutan natrium klorida Na+ dengan Cl- pun sebatian ion. Oke, bromin, air bromin adalah Br2. Oke, Br dengan Br, bukan logam dengan bukan logam menghasilkan sebatian kovalen. Jadi ada 2 pilihan sebatian kovalen, A dan D. Oke, kalau pilihan paling tepat adalah mana-mana pun boleh kan sebenarnya, tapi kalau mengikut skema jawapannya A. Oke. Kenapa? Dia punya takat lebur atau didihnya lebih rendah berbanding air bromin. Tapi A dan D pun boleh sebagai pilihan. Okey, 25. Persamaan berikut mewakili tindak balas bagi suatu alkena. Jadi ini alkenanya iaitu etena. Okey, etena ini bila berlaku penambahan Q, dia menjadi etana. Okey, apa yang bertambah? H. Okey, jadi nama prosesnya adalah kalau H hidrogen mestilah prosesnya penghidrogenan. Okey, 25 B. Okey, jadi tamat bahagian kelima. Okey, tahniah kerana telah sampai ke bahagian 5. Okey, maksudnya anda memang berusaha. Insya-Allah kejayaan milik mereka yang berusaha.